Orang kata, minta Tuhan beri hidayat kamu. Kita kata cepat-cepat kata amin. Kalau orang Arab dia balas, dia minta hidayat kawan dia tu. Rasa dengar orang Arab balas. Orang Arab balas, kalau dia marah dia kata Allah yahdi. Minta Tuhan beri hidayat kamu. Bapa untuk cukup hidayat. Allah yahdi, dia kata Tuhan beri hidayat kamu. Kalau orang kata gitu, kita amin. Pasal dia tolong minta hidayat kat kita. Kita minta dah hidayat, dia minta tolong minta pula kita. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam bab mengaji ilmu, belajar ilmu, perkara paling utama sekali, hidayah ni milik Allah. Duduk mana-mana pun, kalau kita ada kegelisahan, kalau kita ada pening kepala, kita ada masalah gapo, tak faham ke gapo, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ni hak dia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni hak dia. Kita nak minta petunjuk yang paling benar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu orang duduk belajar, ataupun orang duduk ngaji di masjid, ataupun duduk mana-mana, senantiasalah minta hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak faham, ngaji-ngaji tak faham. Kadang-kadang kita rasa tak tahu, ya kedak ni hak orang ngaji lagu ni. Sebagaimana kita ngaji dalam ilmu hadis, kadang-kadang bila kita ngaji hak Nabi buat tu, Allah, selama ni aku tak tahu Nabi buat lagu ni. Siapa kata kadang-kadang kita mikir, ya kedak orang buat lagu ni. Siapa kadang-kadang siapa begitu. Kita ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut mari di Bitugem mari, telah ada kuliah sana. Imam As-Sa'di bila mensyarahkan ayat, orang kafir kata kepada Nabi, faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Orang kafir kata kepada Nabi, pelik hang bawa ni Muhammad. Imam As-Sa'di kata orang kafir tu dia rasa Nabi ni pelik sebab dua. Yang pertama sebab hak Nabi bawa dia tak tahu. Nabi tahu lebih pada dia. Dia kata pelik. Mana benda kita tak rajin tahu, tiba-tiba orang ayat kita tak tahu, lalu kita kata pelik. Yang kedua, hak berat pada tu ialah orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya dengan alasan dia pelik. Dia panggil orang yang anid. Anid ni orang yang degil. Tahu benda benar tapi degil. Kerah juga. Ikut mung lah nak kata gapo pun. Hak ni hak. Ada seorang dia pergi ngajar di Kuala Lumpur kat Seorang. Bila kita sebut ayat Quran, bila kita sebut hadis, dia lari kat ni, dia lari kat tu, dia tak usah dengar. Orang Islam. Sehingga bila dia buat satu hukum, orang tanya, bukan hadis Nabi lagu tu, lagu lain daripada hak dia sebut. Dia kata hak tu hadis Nabi, hak ni pendapat saya. La ilaha illallah. Siapa tahu tu? Ada manusia anid, maksudnya degil. Tahu dah hak ni hak benar tapi tak degil, sehingga dia nampak hak tu pelik walaupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau nak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita tahu hidayah milik Allah. Yang kedua, bila kita ngaji, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah, surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam bab ngaji ilmu ni, yang pertama sekali kita kata minta hidayah tu daripada Allah. Yang kedua, kalau kita nak Allah ajar kepada kita ilmu, kita kena banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah ajar kepada kamu. Hamba dalam bab ngaji zaman dulu, zaman-zaman kita ngaji, dua ayat yang sentiasa kita pegang. Ayat pertama, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat yang kedua, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq.
Allah Ta'ala kata kami akan palingkan daripada kamu. Tu ayat dari surah juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf. Ayat mu tak ingat ayat tu. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan daripada kamu, ataupun kami akan palingkan daripada orang-orang yang takabbur. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kami akan palingkan dari ayat-ayat kami. Siapa dia? Orang-orang yang mana dia takabbur di atas muka bumi ni dengan cara yang tidak benar. Bila dia takabbur dalam belajar ilmu, menuntut ilmu, tidak ada hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni Allah Ta'ala tak akan bagi ilmu kepada dia. Dan bila orang yang mana dia lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam juzuk yang ke-9 juga surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sebut cerita kepada manusia yang mana diberi ayat Allah tapi tinggalkan ayat Allah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, cerita orang yang kami bagi ayat kepada dia, fansalakha minha, lalu dia tergelincir daripada ayat tersebut. Dia tahu petunjuk Allah tapi dia tinggalkan ilmu itu. Tahu kebenaran tapi degil dengan kebenaran, meninggalkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, kata Allah. Orang ni syaitan ikut dia, bukan dia ikut syaitan. Syaitan fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kerana tu hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah, pada ni sama-sama kita bincangkan tentang bagaimana nak membersihkan, menyucikan hati dalam belajar ilmu agama. Menyucikan hati dalam belajar ilmu agama. Jangan ada sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat takabur dalam belajar ilmu. Bahkan banyak-banyakkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana asas kepada ilmu kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa kita ni tahu belaka sehingga tidak tunduk kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa para ulama banyak dalam pernyataan mereka perkataan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada orang marah, dia kata demo sikit-sikit wallahu a'lam. Ngaji tak habis ke dia kata. Jawapan dia, siapa yang kata wallahu a'lam, dia memiliki separuh daripada ilmu. Bila dia menyerahkan ilmu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan safaul qalb sebenarnya dia termasuk dalam kesempurnaan iman. Hati yang bersih termasuk dalam kesempurnaan iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunan yang 4, wa fi sunan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man a'ta lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang sayang, siapa yang memberi kerana Allah, menghalang kerana Allah, cinta kerana Allah dan benci kerana Allah, faqad istakmalal iman, orang ni telah sempurna iman dia. Matlamat kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Qayyim dalam masalah ni, man arada safa'al qalb, siapa yang nak hati dia tu bersih dalam soal belajar ilmu, maka hendaklah dia meninggalkan syahwatnya. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, walil ma'asi minal atharil qabihah al-madhmumah al-mudirrah bil qalb wal badni
fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Ibn Qayyim sebut, sesungguhnya dalam soal maksiat kepada Allah, siapa yang tidak taat kepada Allah makna dia buat maksiat. Siapa yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kesan yang sangat buruk, kesan yang sangat memudaratkan kepada hati dia. Sehingga bila orang kafir ni, oleh kerana dia kafir kepada Allah, Allah tutup hati dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati. Kalau dia Allah Ta'ala tutup hati, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah kepada dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni, kamu bagi peringatan, kamu tak royak ke dia, royak ke, sawa'un 'alaihim, sama ke atas mereka. A anzartahum am lam tunzirhum, murayak ke mutarayak, la yu'minun, mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itu dalam soal menjaga hati, Allah Subhanahu wa taala sebut jelas, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kerana at-taqwa hafizatun lil qulubi min mufsidatiha wa mimma yakdiru safwaha wa yudhibu tarawataha wa kafa biha annaha tu'samu sahibaha adh-dhunub fa inna adh-dhunub tumitul qalb. Kerana takwa itu menjaga hati daripada yang merosakkannya dan yang mencemarkan kebersihannya, dan kerana az-dzunub tumitul qulub, dan hati itu mati dengan maksiat, dan hati itu hidup dengan meninggalkan maksiat. Sebagaimana kata Abdullah ibn Mubarak, ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhull idmaniha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha. Aku tengok dosa ini mematikan hati dan boleh memberikan kehinaan bagi orang yang senantiasa melazimi dosa. Meninggalkan dosa itu kehidupan bagi hati, dan baik bagi diri kamu sekiranya hati kamu terjaga. Sekiranya hati kamu terjaga. Maka ilmu syariah, kata Ibn Qayyim, faman arada safa'al qalb falyu'thir Allah ala syahwatihi. Barang siapa yang mana nak hati dia bersih, dahulukan Allah Azza wa Jalla atas syahwat dia. Gapo-gapo pun mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Telefon siapa punya? Falyu'thir, hendaklah dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas syahwatnya. Fa innal qulubal muta'alliqati bisyahawat mahjubatun 'inda Allah biqadar ta'alluqiha bitilka syahawat. Kata Ibn Qayyim, sesungguhnya hati yang bergantung dengan syahwat tertutup daripada ilmu Allah Azza wa Jalla dengan kadar gantungnya dia dengan syahwat dia. Makin banyak kita mendahulukan syahwat, makin Allah Ta'ala kurang. Makin kita dahulukan syahwat, makin Allah Ta'ala kurang. Sebab tidak akan terhimpun dalam hati manusia dua cinta, cinta Allah dan cinta nafsu, cinta syahwat. Adapun cinta-cinta yang Allah redha boleh duk sekali. Kita sayang kepada anak kita, sayang kepada isteri kita, sayang kepada ibu bapa, orang kata boleh pula. Tak apa, sebab sayang kepada ibu bapa kerana siapa? Kerana Allah.
Sayang kepada anak isteri kepada siapa? Kerana Allah. Maka kalau kita sayang kerana Allah, dia menjadi kesempurnaan iman. Kan dalam hadis sebut, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang 3 perkara ada dalam hati dia, dia mendapatkan kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada hak lain. Yang kedua, dia mencintai seorang, tidaklah dia cinta melainkan kerana Allah. Saya kepada ibu bapa kerana Allah, sempurnanya iman. Saya kepada anak kerana Allah, sempurnanya iman. Saya kepada isteri kerana Allah, sempurnanya iman. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk kembali sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. 3 sifat ni kalau ada dalam hati manusia, mendapatkan kesempurnaan iman. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Perkataan para ulama dalam bab mencari ilmu ni semua kecek berarti. Para salaf semua kecek berarti. Sebab itulah Imam Abdullah Ibn Mubarak, Ibn Qayyim pun sebut begitu juga. Apatah lagi kalau kita belajar ilmu berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, hati-hati ni, hak buta sebenarnya orang yang buta hati. Dalam surah Al-Hajj ayat 46. Dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hak sebenarnya bukan mata hak buta, tapi bila buta hak dalam dada. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dah hati buta, royak gapo gajah rimah apa dak belaka. Tak jadi kerja belaka. Dia pakai hak dia je. Nah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila hati kita bersih, mudahlah dia masukkan beberapa perkara yang akan meninggikan nilai ilmu yang ada. Yang pertama, hati itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar ilmu, selain daripada dia sebut yang kita sebut tadi, maka dia kena banyak takut kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah ialah para ulama. Ada tak kita jumpa orang makin ngaji, makin tahu, makin tak takut ke Tuhan. Maka dia ngaji makin tak takut ke Tuhan. Ngaji tinggi, tapi tengok sifat dia tak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji banyak tepat, tapi tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahawa orang ni tidak berada di atas jalan yang benar. Serupa ginilah, kita ambil contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zikir-zikir ni bagai hak menenangkan jiwa. Betul tak? Zikir-zikir ni kalau kita banyak zikir, hati kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, hati dia tenang dengan mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, hati jadi tenang. Tiba-tiba ada orang zikir jadi ising. Ada ke tak? Orang zikir jadi ising. Kita berpelik. Mana dia jadi ising? Allah Ta'ala kata zikir jadi tenang, dia zikir jadi panah. Maknanya apa? Bila dia ikut cara zikir yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga zikir dia tu tak sampai kepada natijah yang disebut oleh Quran. Kalau zikir jadi ising, makna zikir dia tu salah. Sebab sepatutnya zikir jadi tenang. Begitulah dengan ilmu.
Kalau ngaji, makin lawak Allah Azza wa Jalla, makin tak takut kepada Tuhan. Maka dia ngaji semaya ke tak lekat, jemaah ke jauh, maka orang ni dia tidak sama dengan jalan Allah Ta'ala tunjuk tentang ilmu. Sebab jalan ilmu Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang mana lagi banyak ilmu, dia lagi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan memuliakan nilai ilmu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, apabila hati itu ada bersih padanya, dia akan ada sifat ta'zim. Apa maksud ta'zim? Membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Allah. Sehingga bila dia sampai kepada darjat mengagungkan Allah dan Rasul, marilah satu tahap yang mana dipanggil dalam bahasa Arab al-inqiyad. Al-inqiyad ni ikut belaka hak Allah Ta'ala raya. Allah Ta'ala kata A lah dia, B lah dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan sesuatu perkara kepada mereka, lalu dia kata pilihan terletak di tangan kami. Mana pilihan terletak tangan kami itu maksud apa? Aku nak buat, aku buat. Aku tak nak buat, ikut aku. Orang mukmin sifat dia tidak begitu. Bila ada satu sifat khasyatullah dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memuliakan wahyu Allah Azza wa Jalla dan